Jadi dia benda, contoh dia kalau kata nak hamai dari jauh, okey, Z lah, Z dari Seremban lah, okey, dari Seremban. Kalau Z nak tahu di Seremban ni berlambak wali Allah, berlambak yang orang mengaji ilmu mengenal Allah di Seremban lah. Tapi masalah ni itu lah yang selalu kata, kalau di Johor pun banyak tempat Ki Haji Saleh pun Johor, Tuan Guru Haji Fazil Bentan pun Johor, pun orang dari Johor ramai. Di Pahang pun banyak orang yang mengaji ilmu ni, di Kelantan pun banyak, Terengganu banyak. Tapi sekian lama mengaji kira macam takut. Faham? Sebab kalau dikaji balik, kenapa jadi susah sampai nak mai ke batu sini? Susahlah, minyak, tambang, tu lagi tidak letih badan. Dah letih badan, tahulah kami ni tilepok dulu lah. Pok-pok sini dia pun tilepok daripada kata pukul 9, 10 dia pun start sembang, dia pun balon sampai pagi, kadang sampai 8 pagi. Awak nak drive lah. So di sini kesulitan untuk memahami ilmu satu, kesulitan untuk mencari ilmu ni satu. Dah bila jumpa guru, afa'al guru pula pelik-pelik. Tapi benda ni berlaku di Malaysia. Aku travel dunia, aku travel Europe, aku travel banyak tempat. Cakap kat dia, how do you guys practice this knowledge along here? Dia cakap, tak ada masalah, benda betul pasal apa masalah. Nampak dia pun jawab macam tu. All is written in Quran. I don't see any of why not. Any of why not, I don't see to talk about it. Tak nampak masalah pun nak sembang. Tapi masalah di Malaysia ni macam tu. Hang ni sebenarnya umur 27. Siapa yang buka bab nikahan yang tiba-tiba nak cari? Saya ada kerja dekat sana lah kan. Kat Seremban? Seremban ada kerja. So saya punya bos, dia buka bunga-bunga lah pasal benda ni kan. Pasal kenal diri kan. Bos nampak je. Macam first tu dia macam mana ayat dia kata tu tak asal-usul kau. Oh dia tanya dia buka macam tu lah. Dari tanah bos kan, cakap tu lah. Cakap tak nak? Saya cakap dari tanah lah. Dari tanah? Cakap tu kan, kita tak tahu kan, cakap itu lah. Lepas tu dia buka lah pasal nur, alam nur. Dulu saya tak faham lah. So pertemuan daripada situ yang saya nak tahu apa benda ni. Tak pernah dengar apa benda ni. Dan saya bukan terus bangkar. Tak bangkar lah. Tak bangkar. Saya terus kenapa aku tak pernah dengar benda ni di sini. Why baru sekarang dengar? Dia pun cakap pasal benda ni. Dia diselangkan dengan ayat Al-Quran sekali lah. So kita tahu okay, mana benda tu ada dalam tu, tertulis dalam tu. So tak boleh bangkar lah. So daripada situlah punca saya tahu benda ni, baru dengar. Sedangkan saya belajar kat sekolah agama apa, tak ada belajar semua. Jadi bos saya ni, dia kata kenapa aku buka akau. Dia kata lah ni personal lah sebab saya rapat sikit ni lah. Okey. So dia buka lah, dia tahu macam saya ni boleh masuk, boleh terima. Boleh terima lah sebab rapat kan dia. So dia boleh buka lah. Orang lain dia tak buka kan. So dari situ lah. Tapi dia ni tak boleh mengajar lah. Dia kata sembang-sembang macam tu boleh lah. So bila daripada situ saya nak tahu lagi. Sama lah dengan aku pun. Aku bukan mengajar, aku sembang je. Mengajar tak bayar duit lah. Ya. Sebab macam tu dia baru pergi masjid dia semua. Ada ni kan, ada piara ramai dia baru fikir tu. Tapi aku bukan mengajar, aku sembang-sembang. Sebab aku rasa it's about the time lah. Kita tak boleh nak apa orang kata, selindung benda yang jelas kan.
Oh, bos lah. Bos dia mengaji lama. Dia mengaji lama tu tak tahulah. Tapi dia kata dia dapat pun daripada bapak mentua dia. Dan ada satu hari tu dia bawa lah. Saya jumpa ayah dia kan. So bapak dia buka lah cerita pengalaman dia. Dan sampai di cerita ada sekali tu dia terpaksa masuk pusat pemulihan akidah. Dia? Sebab? Dia kata sebab kan dia buka benda ni dekat kawan dia lah. Okay. So ada orang report pasal dia. Dan dia kena tahan dalam, saya tak ingat, mungkin dah seminggu 2 minggu je tu lah. Dia kena tahan dalam pusat pemulihan akidah. Pasal benda ni? Padahal masa tu dia kerja pejabat agama. Oh, bos tu kerja pejabat agama? Dia bos ni ayah. Dia kerja pejabat agama. Tapi dalam masa sama dia mendalami benda ni lah. Sampai dia terkeluar pasal benda-benda ni, dia sembangkan dengan geng-geng dia. Ada yang buka mulut lah. Tu ada orang dengar, dia ambil, dia buat report lah pasal benda ni. Tu yang dia kena tahan tau. Cakap pengalaman dia lah sekali yang dia kena tahan. Dia kata bawa ilmu sesat. Itu aku pernah lalui suasana macam tu. Sampai orang kata kes sampai orang tak boleh tolong sebab pegangan ilmu. Aku cakap I try to korap saku kan, macam mana cakap mereka. Sebab paling leceh sekali dalam perbuatan, salah tak apa, kita boleh minta ampun dan maaf. Silap tak apa, kita boleh minta tolong tunjuk. Tapi kalau salah kita tak sedar, silap kita tak sedar, kita akan jadi orang apa satu hari. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 40, suatu masa nanti mereka akan menjadi orang-orang yang menyesal, disappointed, regret. Menyesal ni ada suatu makam yang leceh lah, tak selesa dia. Tapi persoalan dia menyesal atas apa dia? Aku menyesal aku belah ayam bapak seekor. Tak, aku asah dia punya apa bagi belakang ni lupa lah. Dia aku boleh lupa belakang ayam tu yang tajam tu bagi apa? Taji, bagi taji. Penang bagi apa? Kita tahu, tak ingat lah. Susu. Asah dia punya susu. Lala daripada tak pertandingan seorang 1000 fight. Ayam yang menang tu, kalau aku tak ayam aku tak ada lawan, dia lari. Menyesal. Tu menyesal dia boleh. Menyesalnya aku tak beli kek tu tadi. Habis dah. Lalu tengok dia turun makan teliok pula. Ni menyesalnya aku tak mengenal Tuhan. Leceh nakis. Menyesalnya aku tak mengenal dia aku sendiri. Sebab dia tulis dalam surah Al-Mu'minun ayat 1, ayat 40. Al-Mu'minun ayat 40. So benda-benda macam ni membuat kita nak mencari. Kita tak mau wal asri tu, demi masa tu. Kita tak mau mengeluh dan menyesal atas sesuatu yang tak ada siapa boleh tolong lah. Orang kata menyesal dahulu pendapatan, menyesal kemudian tak guna. So kemudian tu tak mana? Yang dahulu tu apa dia? So nak cari yang dikatakan istilah kata menyesal tak guna orang ni. Masa mana? Orang duk buka kat hampa, orang duk cerita bab ni, orang duk keluar surah dan ayat, orang bercerita tentang kerukunan, orang bercerita tentang cara selamba yang dulunya hampa nak pergi cari ilmu ni. Oh, tak ada YouTube.
kami pergi sampai Pahang naik motor dengan ayah sampai solat dari sini ada rumah ni. Naik motor Honda Cup sampai sana Pahang, Kuantan Pahang. Pak Abu tak ada, bapak tak ada. Di mana? Di Pirompin. Pergi rumah anak dia ke pergi mana? Tak pergi sebut Pirompin. Aku tengok muka ayah aku tengok muka aku. Tak ada handphone, tak ada telefon masa tu. Satu ketika tu. Hari ni segala kemudahan sangatlah mudah. Kenapa yang mereka buat jadi susah? Sebab apa? Sebab ilmu ni tak dulunya susah nak pergi dengar orang ngaji. Macam kami nak ngaji sebab 20 je pun terjai pergi sampai Pahang. Kami nak mengaji ceritaan tentang alam nur, nak dengar cerita masa Alastu Birobikum ni macam mana, nak tengok proses ni bab Adam macam mana, Adam Abu Al-Jasad, Muhammad Abu Al-Roh, boleh sebut tapi macam mana proses dia. Nak tahu yang muhaddas ni apa, yang khadim ni apa. Imam Syafi'i kata barang siapa tidak mengetahui yang khadim dan muhaddas, maka dia tidak ubah seperti binatang tunggal. Jahil murakab, jahil ke atas dirinya, jahil ke atas Tuhannya. So kita dengar bahasa-bahasa ni, so kita pergi cari. So bila awak dapat sesuatu yang selesa, sesuatu yang tepat bagi awak, ada istilah menyesal. So this is what it's all about. Bagi diri awak tu, awak buat betul. Awak tahu apa yang awak nak, awak dapat. Dan awak tak ada keraguan, awak tak ada keresahan. Bila Tuhan kata, datanglah kepada aku wahai seketul nafsu yang tenang. Awak nak duduk kat Rodiah ke Mardiah ke, awak tahu. So bila awak faham benda tu, tiba-tiba awak nak bercerita dengan orang yang berjabatan tetapi tak faham, it will be very nasty situation. It will be very messy. Tempat yang bersih akan berubah jadi full of rubbish, full of hukum-hukum, full of judge-minded. Benda ni susah lah. Kalau kata bos yang kena tangkap itu soal jawab, dia akan jawab kamu. Patut dia duduk elok-elok berbincang tentang surah dan ayat. Tetapi tak ada, potong terus. Macam Tuan Hakim dalam mahkamah, bapak kamu pun terus sangat, aku tengok yang Arif. Yang ni kes Ismail bin Arifin, bukan kes Arifin bin Ali. Apa dah kena mengena pak saya dengan saya? Ini saya duduk berebut kes anak saya. Pasal apa yang pergi kait dengan pak saya? Kalau dia tak betul, file lah satu kes against dia. Buka umum lah. Soalan dia kena jawab lah. Soalan awak dia jawab. Tapi yang paling penting, hampa yang berjabatan ni, kamilah kena soal hampa. Di Malaysia ni pelik. Hang ada tauliah, hang main soal aku, siapa? Akulah kena soal hang pasal hang pemegang tauliah. Tempat rujukan. Tempat kami nak bertanya. Kalau tak betul, surah ni siapa dia tulis macam ni? Ayat ni kenapa dia tulis macam ni? Awak kalau ke tempat senawi, bawa main yang 12 senawi punya, kita sembang. Awak 9 mengkudu iman, bawa main 1 mengkudu imannya, kita sembang. Sebab apa? Sekut awak boleh terang. Janganlah kita Allah dia ni duk tanya ni, buat sudah lah. Boleh tunjuk surah yang cakap buat sudah lah, mana saya tunjuk. Apa jadi kalau macam tu? Ada surah dan ayat. Tetapi kenapa kalian menyusahkan? Tiba-tiba hari ni ada internet, ustaz tu cakap, ustaz ni cakap, ustaz ni cakap, ustaz ni cakap. Masih lagi benda-benda fiqh, masih lagi benda-benda luaran yang mana sebelum zaman internet kita dah dengar. Tiap-tiap hari Khamis ahli Islam bicara Islam, sinar Islam. Tentu ada YouTube, bebas, kau ni boleh sembang, kau ni boleh sembang, takkan benda yang sama. So they come out, setengah orang cakap buat sebab 20,
masuk ni, orang ni cakap ni, Wan Nizam cakap lagu ni, budak nama Lepat tu cakap macam ni, dia dengan Alan tu duduk sembang macam ni, lepas tu main budak ni sembang macam ni, lepas tu main sini, lepas tu kita dengar pula soal jawab dan keluhan macam hang. Ini tak ada beza hang punya ni dengan dalam hang main duduk kita bersembang ni, tak ada beza langsung dengan forum-forum yang lain, iaitu seorang manusia sedang berbicara tapi dia buat live eksklusif. Tapi hang seorang manusia, aku seorang manusia sedang berbicara, orang lain boleh tengok live. So where is the difference? Sama je. Cuma dari sudut hati mana mereka memandang. Kalau dari sudut amarah Rahmah Marhamah, kalau dari sudut Rodiah Kamaliah Mardiah, faham? So di sini berlaku di Malaysia sekian lama. Kalau hamai dia sombang, kemarin ada orang mai dari Johor, mai duduk di kerusi ni yang sama, tak peduli. Ada orang yang datang beritahu dengar terkejut kalau bang, main dengan motor, blok-blok berhenti tidur kat bus stop, tak protek mati. Gagah main siang dah habis dah sembang, pergi duduk relax kat tepi duduk sembang dengan orang duk mancing apa semua. Aku tengoklah dia, tapi tak tahu kata apa yang terjadi semalam dengan dia. Tengok dia kali nampak kubur dia main sembang kat pondok ayah aku, belakang ni dah reban lah. Dia cerita apa sebenarnya saya sampai, patut saya sampai semalam. Dia kata ada roadblock, dia nampak roadblock, ada bus stop, dia tidur kat bus stop. Pasal motor dia rotek mati. Takkan dia nak cakap kat JPJ dengan polis, sebenarnya saya nak pergi mengaji ilmu mengenal Allah, tapi rotek saya mati, tapi Allah kerak saya dah suruh main. Pi. Dulu pernah satu ketika dulu aku mengaji, aku dengan ayah naik motor. Masa tu jalan lama, naik motor tu berhenti sat. Pasal enjin dah panas, tayar benda bubur, berhenti sat. Ada pakcik tu je buah kok belah-belah atas dekat Ipoh ke tu Ansel, kan lupa lah. Tak ingat dah, atas pada tapping semua ni. Lepas tu sampai sana, duduk situ saya. Ayah buat keluar air mineral apa, minum, lepas tu cuci muka sikit. Pakcik sembang, mana je buah ni macam dia buat pondok kecil. Nak pergi mana dia tu? Cakap Perak, aku tak kerti nak buat. Cakap dia pergi mana tu? Ayah abang tak nak pergi rumah guru, pergi mengaji tasawuf ni. Rumah guru saya di mana? Faham? Ya Allah ni rumah saya ni, masuk mandi dulu lah. Siap hidang makan. Orang dulu kalau dengar orang nak pergi menuntut, mereka bantu, mereka tolong ni. Makan buah-buah dia ambil bagi kat kami seorang sikit, bawa pergi. Kalau tak mau pun bagilah kat guru. Orang tua-tua dulu dia bantu hang to make your journey toward your master, spiritual master, it's smooth. Mereka rasa seronok kalau mereka boleh tolong lagu tu. Takkan nak berhenti, rotek tak ada, nak abang kat polis, nak rotek mati dah. Tapi malam ni ada kuliah, nak pergi. Tak apa, saya pergi sat. Bukan saya nak pergi mana, tapi benda baik. Yang dia. Dan saya ni pula macam mana polis tu kata. JPJ kata saya ni lagu mana pula. Lagu mana cik? Saya kena amanah awak jaga saya. Jadi saya kena amanah. Tidak. So saya nak jaga kerja saya. Saya kena amanah, saya kena tulis lah. So dia ni pun tak pergi lah roadblock yang pasal tidur bus stop. Mereka tak ada, aku derai sampai sini dah pagi. Relax lah, duduk kat tepi duduk sikit punya jenis. Dah tamai masuk dalam tidur malam ni kuliah. Dapat balik seronok. Bukan mudah, sebab ilmu ni ada di setiap negeri.
Di Kedah ada. Di Makata Pelusuk di Malaysia ni banyak wali-wali Allah, banyak yang mengajar ilmu mengenal Allah. Tetapi depa lagu ni biasa, lagu yang duk ni tak nampak. Sebab nak mengenal Allah tu senang, tapi nak mengenal orang yang mengenal Allah payah. Nak mengenal agama pula senang, dan nak mengenal orang yang bercerita pasal agama pun senang. Sebab dia ada kezahiran dia. Padri lagu padri, ustaz-ustaz lagu ustaz-ustaz. Tok Arab cukup selesa kalau tengok ustaz-ustaz kita. Jadi benda yang macam ni lah yang membuat kita menjadi susah. Membuat Malaysia ni satu tanah Melayu yang punya ramai wali-wali Allah. Malaysia ni, guru aku pernah cakap, adalah perhimpunan para wali Allah satu ketika dulu. Gunung Jerai. Ini zaman kebangkitan dia. Ilmu mengenal Allah ni, ini zaman kebangkitan dia. Cuma kenapa kita tak ke depan bercakap dengan cara benar, bukan takut. Bukan kita bongkar rahsia Allah, kita cerita sebab ilmu ni ada. Saya tengok sampai bos hang kena masuk dalam ni apa tempat pulihan akidah. Nak pulih lagu mana akidah? Yang bersebahat menyesatkan. Contoh dia, kalau kata hang yang mengaji dengan aku, orang suspek, orang ditanya hang mengaji dengan siapa? Contohlah aku ni konon guru lah, kononnya lah. Kata guru saya ada ni, dia pun macam aku lah. Tapi kalau dalam Quran tulis akulah yang menyesatkan dan akulah yang memberi petunjuk. So, siapa yang nak cari sekarang? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala. So, kita ambil definisi sesat. Macam mana orang yang sesat? Cuba beritahu macam mana orang yang sesat. Okey lah, Zack beritahu kat saya. Kita kena cerita lah. Bagi Zack ni, kita pecah minda dulu sebelum nak ngaji sebab 20 ke apa. Sat saja semalam pun boleh sebab 20. Habis macam mamat tu main semalam, dia kata dia tak tahu apa. Habis pukul 5 tadi faham habis. Sat saja cara buka kalau ke sini senanglah faham. Kalau aku kata sifat 20 aku buka ada kat pelepah pokok kelapa sawit. Tak ada kan yang nak kena bercakap tahu. Bab sifat mak ni ada pokok kelapa sawit, nak masuk jalan ke ni apa ni, nak masuk ke jalan nak sebut muka tak kerti dah, banyak nak jalan Slim River. Dan nak tahu pula sifat manusia, kena pergi duk ada kok celah pokok getah kan nombor 16. Nombor 16 duk ada dekat Kuala Keti. Ni nasi depan nak siap pula kalau anak faham, hang pergi cari dekat sungai. Hang kena selam sungai ni, Sungai Pahang, Sungai Perak. Sibat perkabaran ni, Salbiah ni kalau nak pergi bawah Jambatan Pening ada. Tapi korek celah batu tu, mungkinlah benda tu susah, ambil masa. Tapi kalau kata ada pada diri hang, mana masalahnya? Tak payah bawa kertas dengan paper. Kalau kata sifat basah, kata apa menetang? Biji mata. Oh, ada biji mata. Bukan hang punya. Mudahlah. So, nak kata sesat bab ngaji, apa yang dia ada, apa yang kita ada. Tapi hari ini nak tanya sesatnya tang mana? Kita nak urat. Saya rasa ni, awak ni dalam pandangan kami, sebulat suara mengatakan awak ni dah sesat. Dari sudut mana? Itu awak berbincang-bincang, tapi nak tahu dari sudut mana sesat. Usul fiqh tasawuf. Baik, kalau kita kata dari sudut mana? Dengar orang cerita awak ni tak semayang. Baik, semayang ada apa kedudukan? Quran ada ni. Berapa kedudukan semayang?
Kalau Tuan Haji nak kata saya sesat, aku dulu aku nak turun mahkamah tu yang aku sembang ni. Lain apa buat dia member? Aku dulu sebab bekas arwah bini aku ni yang England tu, dia ni duk mengaji dengan Ustaz Malik. Ustaz Malik ni Cahaya Nur Nadib masuk Islam. Tak apalah, kita tak sentuh lah, faham? Tapi bila aku jumpa dia, dia sembang lah pasal ni aku duk tunggu je nak petik je. Bini aku ni, bekas bini aku ni masuk Islam, duk bawah anda hang, nak proses lah juga. Tapi kita tak mau sebab dia tak faham. Nak proses bak syahadah. Tapi kalau kata saya sesat, saya nak tahu sesat yang mana. Kalau bak semayang, kita sembang bak semayang. Tolong ajak saya. Kalau tak mau kita kerukunan lah, kalau hampa tak mau lah, okey baik. Semayang yang khusyuk dan tawaduk ni macam mana? Tak salah kita kerukunan ni penimbing kepala orang ni. Baik, simple. Nak semayang yang khusyuk dan tawaduk. Ini macam mana tuan saya tahu? Seandainya kamu berada di dalam takut, maka bolehlah kamu semayang sambil berkenderaan, sambil berjalan kaki. So, semayang ni lagu mana pula? Pasal apa disebut lagu tu dalam Quran? Sambil. Lepas tu dia kata yang mana telah diajar oleh Allah. Apa yang belum kamu ketahui. So, let's process. Jangan tuduh sesat. Tunggu sesat. Tuduh sesat, apa tunggu sesat. Kita proses dulu. Padahal pun yang hang bawa tu pun bukan hak hang punya. Yang hang duk kata hang alim, hang ni pun semua bukan hang. Hak Allah Ta'ala. Yang aku duk cari pun hak Allah Ta'ala. So, kita proses mana sesatnya. Inilah yang terjadi mazhab ni, tarikat ni pakai macam-macam wasitah lah, itulah, inilah, apa semua ni. Sebab apa? Sebab benda yang mudah untuk mengenal Allah, mengenal diri. Hampa tak ajak benda ni. Jadi orang mengkodong cari mengata. Hampa dah kata orang macam-macam. Sedangkan dalam surah Al-Kahfi ayat 84, dia bagi peraturan yang mudah. Nak kupang macam mana benda ni? Dalam surah Al-Baqarah ayat 45 dia kata pula sesungguhnya solat itu sangat berat. So macam mana hampa buat mudah sangat? So kalau hampa setuju, kalau hampa tak ada masalah, go ahead, tahniah, congratulations. Tapi kami yang berperasaan, tak betul ini apa yang aku buat ni, aku tak khusyuk dan tak patuh. Ada ayat dia tu, Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Surah Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Jadi macam mana? Surah An-Nisa ayat 170. Nak tahu tak mana benda-benda macam ni. So kalau orang mengaji, mengaji sifat 20. Ngaji sifat 20 ni dia kata lelas sekali hang pun tak ada dia hang. Kalau tengok tu macam sifat makni tu, nampak ada yang tulis merah tu, warna biru tu bahasa Arab, warna merah tu bahasa Melayu. Ayat apa dia tulis sebab? Mata anak ya. Tubuh. Apa tu? Ilmu. Otak. Kudrat. Tangan kaki. Iradat. Hati. Telinga. Semua duk ada kat mana? Atas almari. Ada kat itu dulu kan tu bawah tu, kalau turun bawah tu sifat zahir syariat jasad, kalau aku buat satu lagi mayat. Tapi tak mau lah. Betul tak? Itu takkan bergerak kalau tak ada sifat maknawiyah menetapkan. Apa dia tulis tu? Hayun. Apa dia? Hidup, mengetahui semua tu. Apa tu pi pula kaunuhu hayyan apa semua. Kita mengaji ni nak kupas bagi nampak yang kita tu memang tepatlah dikata hayya 'alal falah la falah wala. Bila dia sebut bazah tu, solah tu, tubuhnya, semua kita nampak bila kita kenal. Semayang tu. Semayang tu siapa? Tu lah. Tu saya kata sifat 20 ni sangatlah penting. Orang tua-tua dulu memang setuju.
Tiba-tiba puak-puak ada orang kata kat saya, puak Wahbi ni protes benda ni. Saya kata tak pergi mereka, apa nak protes? Saya tak ada masalah. Ada member saya Wahbi apa? Member baik. Nak sembang. Member Syiah pun berlambak kawan baik saya. Jumpa peluk salam. Dan member saya orang Hindu pun banyak. Orang Buddha pun banyak. Tak ada masalah bagi saya. Lakum dinukum waliyadin. Betul tak? Tidak, kalau tak percaya, hang buka surah Al-Baqarah ayat 62. Clear dia bagi. So kita ni, pasal apa kita nak bergaduh dengan orang lain, dengan ada pegangan lain? Kalau dia beriman dengan Tuhan dia, dah tentu dia tak akan buat leceh dengan orang. So bila kita berasa kita alim, bila kita berasa kita mengetahui, bila kita berasa kita ni betul, orang lain tak betul, payah. Bila rasa hang betul, orang lain pun betul dengan cara mereka, mana kan tak bergaduh? Ni bila hang rasa hang betul, orang kata hang susah, hang marah. Tak, dia kata susah sebab dia tak ikut ni. Tak orang yang protes kita ni disebabkan kita tak setuju dengan keadaan dia. Tapi dia tanya, kalau hang tak setuju dengan aku, hang setuju dengan siapa? Dari hang setuju dengan siapa? Dengan dia aku. Mana boleh? Habis pergi aku lah, aku setuju dengan dia aku. Mana masalah? Kalau hang membenci dari hang, masa bila hang nak boleh menyintai dari hang? So there's no statement hate toward our diri. Kita ambil kita punya diri sebagai kawan baik. Kita ambil kita punya diri sebagai kekasih. Kita ambil kita punya diri sebagai sesuatu yang kita boleh turning to bila kita rasa down. Turning point ada. Tapi kena kenal lah, diri nak diri itu siapa. Yang menjadi rahsia adalah sesuatu yang hang tahu, kalau cerita orang tak faham, akan menjadi leceh balik hang. Simple lah benda tu. Tetapi dari sudut ilmu, bullshit. Tak ada rahsia. Dan dari segi Allah Ta'ala itu sendiri, tak ada rahsia. Allah mana ada rahsia? Macam mana Allah boleh nak? Dan aku tanya hang satu, Zack, hang ada rahsia dengan dia hang? Bukan dengan aku, bukan dengan hang punya, dengan dia hang ada rahsia? Tak ada. There's no way hang boleh berahsia dengan dia hang. Dia, kalau contoh hang nak ambil rokok ni, bukan rokok hang tapi rokok orang lain, dengan tanpa orang lain tengok hang nak ambil, makna rahsia hang, perbuatan tu menjadi rahsia. Rahsia dengan hang, diri hang kan, atau rahsia dengan orang lain? Orang lain lah. Makna dengan hang tak ada rahsia. So this is it. Tuhan itu sendiri tak ada rahsia. Allah tu tak ada rahsia. Banyak lagi kita boleh pecah. Kenapa ini disebut ini? Kenapa ini harus disebut begini? Kenapa ini jatuh hukum macam ni? Kenapa ini macam ni? Kenapa ini? Sebab bila dia main Rodiyah lain lah. Bila dia main Kamaliyah lagi lain lah. So benda ni it's proses. Macam mana nak cakap dengan orang yang tak ada usuluddin, dengan orang yang tak mengaji usul takkid, dengan orang yang tak mengaji, yang tak faham kedudukan tajalli. Dia apai saja, dia tahu je. Bila jadi apa-apa dia jadi panik. Dia balik kepada sanksi. Dia balik kepada hati yang resah. Dia balik kepada kegelisahan. Dia balik kepada dua. So benda ni aku kupas minda sikit. Nak bagi hang tahu, mengaji benda ni sangatlah mudah. Mengaji ilmu mengenal Allah ni sangatlah ringkas dan sangatlah mudah. Itu sebab dia kata awal agama mengenal Allah. Dah lah ada orang nak cerita mana ni? Dalam Quran awal agama mengenal Allah. Dalam Quran bercerita bahawa banyak ayat pertemuan dengan Tuhannya. Macam mana nak bertemu kalau tak kenal? Aku tanya hang satu. Aku beritahu kat hang, pergi jumpa kat simpang tu, ada kawan aku Din Cengkuai, orang panggil Din Cengkuai. Pasal apa Din Cengkuai? Dia jalan hebat sikit,
Tapi yang tak kenal dia. Tapi you can guess this is the one. Sebab af'al dia. Okey. Minta maaf cik, dia jalan 4 tapak tengok heret cengkuih. Ni Din cengkuih ke? Cakap pergi elok sikit. Dah, saya dah cari kawan suruh panggil Din. Yang cengkuih kaki aku. Tangan aku tak cengkuih. Pasal pun panggil Din cengkuih. Aku abang kat hang dia tu cengkuih Herod. Yang Habib sebut nama Din cengkuih kat dia pasal apa? Dia marah lah. Kaki je lain semua elok. Panggil lah Din. Jadi boleh meneka. Kalau aku kata hang pergi kat simpang tu, hang panggil Din mai tak? Jadi nyerah. Hang dapat asma je. Apa alih hang tak tahu? Sifat tu manusia lah. Takkan nak pergi kat kambing, Din, hang Din ke? Tengok ni apa dia ni? Kambing. So bila aku kata sifat tu antara manusia. Asma dia Din, apa dia tak tahu. Duduk tu. Tapi kalau hang dah kenal, Allah, tadi dia duduk tang meja ni, yang kursi ni duduk sana ni. Saya tadi saya nak masuk, saya nampak dia dalam tu. Hang keluar dia rokok. Mamat ni duduk datang sini. Nama dia aku tak tahu. Aku tanya sebelah hang tadi. Hang balik. Aku nak ada barang ni nak bagi kat dia. Saya nampak dia kat kedai tadi. Nama apa tak? Saya tak tahu nama dia. Tapi yang duduk sebelah tu tadi. Hampir ya. Bang ni hak bang tinggal tadi ya. Oh ya. Tak perlu nama kalau orang kenal. Begitulah kita masuk sikit-sikit. Nampak? Anak kenal yang tak berhuruf, tak bersuara tu macam mana? So ini cara pecah-pecah tu lah. Faham? Orang kata ngaji ni nak kiah-kiah apa bagi direct. Memang boleh bagi direct. Takut tak faham pula tadi. Nak cerita direct mana lagi dah. Kalau aku tunjuk hang berpelam, hang tak tahu kata ni berpelam. Aku nak kata buah-buah pula dah. Aku cerita dulu dia macam mana keadaan dia, macam mana. Bila dapat bawa, ada sedikit usulnya. Tapi kalau adik aku Yun ni, dia kalau buka sifat 20 dia buka jelas. Dia nanti buka, aku bagi dia buka pasal dia bersemangat, aku seronok. Pasal bila dia buka, aku teringat arwah ayah aku. Macam tu lah gayanya. Satu ketika dulu sahabat aku nama Abang Ali, dia main Jerman, dia kata kalau nak tengok ayah buka sifat 20, kalau nak tengok Yun buka sebiji macam ayah tak lari. Faham? Aku balik mai aku duduk tengok hilang rindu buat ayah. Macam semalam aku duduk dalam tu, dia duduk buka kat orang Johor. Hilang rindu. Tu sebab aku bagi dia buat ya. Cara dia cakap tu macam arwah ayah aku sebiji. Cara dia buka, kadang pejam mata dengan dia buka. Tuan sabak saat ni dia keluar. Benda ni macam tu lah. Cakap aku kena pun macam gendang. Orang cakap macam ni, orang cakap macam ni. Tapi hang ingat, kalau hang nak mengaji ilmu mengenal Allah, hang kena faham baik-baik. Iaitu hang nak mengenal Allah, bukan hang nak mengenal masalah. Dan kalau hang mengaji, nak mengaji untuk orang yang ramai, mengaji untuk orang yang ramai, tak ada masalah. Dia ada satu pada yang ramai, ramai pada yang satu, satu pada yang satu, satu semata-mata. Ini semua kena faham baik-baik. Baliklah, baru sebut ni baliklah. Balik lah, ulang. Pilot. Dah. Melawak.